Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk syarat-syarat bahan yang diakui iaitu muqarran bihi. Saya Nurul Ain binti Muhammad Razani, nombor metrik 056399 akan membentangkan mengenai pengenalan dan pengertian muqarran bihi iaitu bahan yang diakui. Okey, pengenalan. Di dalam proses pembicaraan di mahkamah, beban pembuktian adalah suatu prosedur yang penting yang menentukan sama ada sesuatu dakwaan ataupun tuduhan itu sama ada betul ataupun tidak betul. Okey, beban pembuktian merupakan antara unsur yang boleh menentukan sikap seseorang hakim. Oleh itu, hakim itu tidak dibenarkan untuk membuat sesuatu keputusan melainkan telah diyakini segala bukti itu tanpa ragu. Okey, di dalam riwayat Muslim, law yu'tan nasu bid'awahum li'adda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihum walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaih. Okey, maksudnya sekiranya dibiarkan manusia itu membuat dakwaan sesuka hati, maka niscaya akan ada pihak yang membuat dakwaan ke atas harta benda dan darah orang lain dengan sewenang-wenangnya. Tetapi sumpah dikenakan kepada orang yang kena dakwa. Oleh itu, perlunya dititik beratkan mengenai pembuktian dan juga sumpah sama ada pengakuan maupun penafian dari pihak yang kena tuduh. Pengertian kepada ikrar. Ikrar adalah pemberian pengakuan oleh seseorang tentang seberadaan sesuatu hak orang lain atas dirinya. Okey, menurut kitab Mughni Al-Muhtaj menyatakan rukun ikrar mempunyai 4 perkara iaitu mukirun iaitu orang yang berikrar, muqarran lahu orang yang diberi ikrar untuknya, dan sighah ucapan ataupun kata-kata ikrar, dan mukirun bihi hak ataupun kepentingan ataupun barang yang diiktiraf oleh pihak yang berikrar. Okey, mukirun bihi. Di dalam tajuk kita orang, mukirun bihi iaitu barang yang diakui atau hak yang diikrarkan terbahagi kepada 2 jenis. Okey, baik, yang pertama barang yang diakui berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua barang yang diakui berkaitan dengan hak hamba ataupun hak individu. Okey, baik, hak Allah ialah hak yang berkaitan seperti hak zina, meminum minuman keras, zakat, mencuri dan apa-apa hak yang telah disyariatkan agama demi menjaga kemaslahatan umum. Okey, manakala hak hamba ataupun hak individu mempunyai banyak jenis. Antaranya hak qisas ataupun diat. Selain itu hak harta naqdi, aset kewangan atau aset aini, aset sebenar atau barang. Seterusnya, hak berkaitan dengan talak, nasab, syaf'ah dan yang seumpama dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhratu Nuaimah binti Muhammad, nombor metrik 056960. Saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya. Okey, pembentangan saya adalah mengenai ciri-ciri muqarrun bihi. Pada asasnya, muqarrun bihi ini adalah suatu barang yang tidak mustahil pada akal ataupun syarak. Namun perkara ini terdapat beberapa khilaf di antara ahli fiqh yang lain. Okey, menurut mazhab Hanafi, ciri-ciri muqarrun bihi adalah barang yang diikrar itu mestilah tidak melanggar peraturan syariah. Yang kedua, sesuatu barang yang senang didapati dan diserahkan. Yang ketiga, barang yang ikrar itu tidak perlu diketahui kecuali perkara seperti jualan ataupun sewaan, yang mana mungkin kena bagi tahu dengan lebih terperinci mengenai perkara ini. Dan yang seterusnya adalah hak dan kepentingan orang lain tidak tertaluk kepada muqarrib. Itu adalah pandangan daripada segi mazhab Hanafi. Menurut pendapat mazhab Syafi'i pula, tidak ada inference pempunyaan boleh dibuat oleh mungkin tentang barang yang diikrar daripada ikrar itu yang dibuat, dan dia mestilah harta yang halal seorang muslim seperti yang telah diletakkan oleh syariah. Dan seterusnya adalah muqarrib mestilah di bawah kawalan mukir. Okey, menurut mazhab Maliki pula adalah barang yang diikrar itu tidak perlu diketahui, namun untuk menentukan ketaksahan dalam suatu kes, mungkin mestilah menjelaskan sesuatu barang tersebut itu secara lebih spesifik. Menurut mazhab Hambali pula, pandangan mazhab ini agak lebih kurang sama dengan pandangan mazhab Maliki,
yang mana sekiranya seorang mukir ini telah meninggal dunia tanpa menjelaskan keterangan secara terperinci mengenai muqarrun bihi tersebut, maka tugas yang harus dilakukan adalah oleh warisnya. Segala tuduhan ke atas muqarrun lahu mengenai kebenaran sesuatu penjelasan yang dibuat boleh dianggap terbatal. Okey, menurut kumpulan Zahiriyah pula, muqarrun bihi ini merupakan satu barang yang berada di bawah kawalan mukar dan ia adalah tidak salah di sisi undang-undang ataupun diharamkan. Okey, dan terakhir pandangan menurut Syiah Ja'fariyah, mestilah sah di sisi undang-undang syariah jika pihak itu terlibat dalam beragama Islam. Okey, dan seterusnya muqarrun bihi ini juga harus di bawah kawalan terus mukir ataupun boleh dipindah hal melalui pemindahan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Umi Juhaidah binti Muhammad Asri, nombor matrik 054711. Saya akan meneruskan perbincangan seterusnya dengan syarat-syarat muqarrun bihi atau syarat barang yang diakui. Muqarrun bihi terbagi kepada dua jenis. Yang pertama, muqarrun bihi yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Kedua, muqarrun bihi yang berkait dengan hak individu. Muqarrun bihi yang berkait dengan hak Allah antaranya ialah had zina, meminum minuman keras, zakat, mencuri dan apa-apa hak yang telah disyariatkan agama demi menjaga kemaslahatan umum. Ikrar yang dibuat berkaitan hak-hak ini adalah sah dan diterima. Dalam kebanyakan kes ikrar berkaitan dengan hak Allah, memadai pengakuan dibuat dengan hanya satu kali kecuali dalam kes yang melibatkan zina. Ikrar atau pengakuan dalam kes zina disyaratkan sebanyak 4 kali bagi mensabitkan kes tersebut. Hak hamba atau hak individu. Muqarrun bihi yang berkaitan hak individu mempunyai banyak jenis. Antaranya hak qisas, diyat, harta naqdi atau harta aini, hak berkaitan talak, nasab, syuf'ah dan yang seumpamanya. Dalam pengakuan hak individu, tidak disyaratkan mukirun perlu berada dalam keadaan sedar ketika ikrar dibuat. Oleh itu, ikrar yang dilakukan oleh seseorang yang mabuk adalah sah dan diterima. Ini adalah kerana ikrar berkait hak individu boleh diterima walaupun terdapat syubhat, berbeza dengan ikrar yang berkait dengan hak Allah. Terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh muqarrun bih. Menurut mazhab Hanafi, muqarrun lahu mestilah diketahui jelas orangnya sama ada telah wujud secara zahir atau masih berada di dalam kandungan. Kedua, muqarrun bihi disyariatkan tidak mempunyai kaitan dengan hak orang lain. Manakala menurut mazhab Syafi'i pula, muqarrun bihi mestilah bukan milik mukirun. Seterusnya, mukirun bih perlu dimiliki oleh mukirun supaya boleh diserahkan kepada muqarrun lahu ketika ikrar dibuat. Berdasarkan kitab Nizam Al-Qadha, muqarrun bihi mestilah barang yang tidak mustahil pada akal atau syarak. Contoh muqarrun bih mustahil pada akal ialah ikrar seseorang bahawa beliau merupakan anak kepada seseorang yang lebih muda darinya. Maka ikrar seperti ini adalah mustahil dan terbatal. Seterusnya, ikrar yang mustahil pada syarak. Contohnya, berikrar anak lelaki bahawa pembahagian harta pusaka antara anak lelaki dan anak perempuan adalah sama rata. Maka terbatal ikrar seperti ini kerana bertentangan dengan hukum syarak. Menurut kitab fiqh Syafi'i pula, muqarrun bihi wujud atau berada pada pembuat ikrar. Seterusnya, ketika ikrar dilakukan, barang yang diikrarkan itu mestilah bukan milik mukirun. Ini adalah kerana ikrar yang dibuat bukan untuk menggugurkan hak milik, tetapi ianya untuk memberitahu bahawa mukirun bihi itu menjadi milik orang yang diberikan ikrar, iaitu muqarrun lahu. Kesimpulannya adalah amat penting untuk muqarrun bihi dikenal pasti supaya prosiding yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahidah binti Aziz, nama matrik 054623, dan insyaAllah pada hari ini saya akan menyambung perbincangan berkenaan dengan bahan yang diakui muqarrun bihi di Mahkamah Syariah Malaysia. Berdasarkan kepada Seksyen 17/123 Akta 561 Keterangan Mahkamah
Syariah Wilayah Persekutuan 1997 menyatakan bahawa ikrar ialah satu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau isyarat menyatakan bahawa dia mempunyai tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Dan sesuatu ikrar itu hendaklah dibuat di dalam mahkamah, di hadapan hakim atau di luar mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang akil, baligh dan juga adil, dan sesuatu ikrar yang berhubung dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah. Manakala Seksyen 96 Akta 560 Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 menyatakan bahawa tata cara dalam pembicaraan hendaklah diikuti oleh hakim pembicaraan. Segala pembicaraan atau pengakuan tertuduh adalah di atas budi bicara hakim mahkamah, dan berdasarkan kepada Seksyen 96AB Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan memperuntukkan apabila tertuduh hadir atau dibawa ke hadapan mahkamah, maka kesalahan yang dituduh ke atasnya hendaklah dibentuk, dibaca dan dijelaskan kepadanya di atas pertuduhan yang mengandungi butir-butir kesalahan itu, dan mahkamah hendaklah bertanya kepada tertuduh sama ada ia bersalah atas kesalahan yang dipertuduh itu atau meminta untuk dibicarakan, dan akuan itu hendaklah direkodkan dan dia boleh disabitkan atas kesalahan itu jika tertuduh mengaku bersalah atas sesuatu pertuduhan sama ada atas pertuduhan asal atau yang dipinda dengan syarat mahkamah hendaklah menentukan bahawa tertuduh memahami sifat dan akibat daripada akuannya itu, dan dia berniat untuk mengakui tanpa bersyarat kesalahan yang dikatakan terhadapnya itu sebelum suatu akuan bersalah direkodkan. Contoh kes di Mahkamah Syariah. Dalam kes pendakwa syar'i lawan Iskandar, tertuduh yang pernah berkahwin berusia 45 tahun dan berpendapatan 3,500 sebulan sebagai pengurus didapati berada dalam sebuah rumah bersama-sama dengan seorang wanita yang bukan isteri atau mahramnya yang sah, dan tertuduh berada dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Mereka ditahan dalam jam 12.30 malam dan didapati mereka sahaja yang ditemui di dalam rumah tersebut, dan tertuduh dipertuduh dan membuat pengakuan bersalah di bawah pertuduhan berkhalwat dan satu kesalahan di bawah Seksyen 29/1A Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995, dan tertuduh telah dijatuhkan hukuman penjara 15 hari di bawah Seksyen 29/1A Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Mahkamah telah merekodkan pengakuan ikrar tertuduh dan mensabitkan kesalahan tertuduh di bawah Seksyen 29/1A Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, iaitu kesalahan berkhalwat. Pensabitan ini dilakukan yang mana adalah berdasarkan kepada ikrar dan pengakuan salah tersebut yang selaras dan memenuhi kehendak undang-undang di bawah peruntukan Seksyen 17/2 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Dan sebelum tertuduh membuat pengakuan salah di atas pertuduhan yang dikemukakan, mahkamah telah bertanya kepada tertuduh sama ada memahami atau tidak atas pertuduhan yang dibaca, dan pertuduhan ini merupakan bahan yang perlu diakui oleh tertuduh sebelum membuat pengakuan, dan kemudian tertuduh menyatakan bahawa dia memahami tentang pertuduhan tersebut dan mengetahui kesan di atas pengakuan salah tersebut. Dan tambahan lagi, pengakuan yang dibuat oleh tertuduh dibuat secara sukarela tanpa wujud paksaan daripada mana-mana pihak, maka mahkamah telah menerima pengakuan tertuduh dan mensabitkan kesalahan terhadap tertuduh dengan penjara selama 15 hari. Oleh itu, dapat difahami bahawa tertuduh dalam kes ini dikenakan hukuman berdasarkan kepada mengetahui bahan yang diakui tersebut serta memahami kesan dan akibat daripada ikrar yang dilakukan di hadapan hakim mahkamah. Maka hakim mahkamah telah memutuskan bahawa tertuduh dikenakan hukuman penjara selama 15 hari. Sebagai kesimpulannya, ikrar merupakan salah satu bukti untuk mensabitkan kesalahan-kesalahan, dan syarat-syarat dalam ikrar ini perlulah difahami dan dibuktikan dengan pasti agar tidak tersalah dalam membuat sesuatu penghakiman. Okey, bahan yang diakui iaitu muqarran bihi merupakan syarat yang penting dan perlu difahami oleh orang yang berikrar bagi memastikan ikrar tersebut sah dan boleh diterima. Wallahu alam. Terima kasih.